bersedia untuk belajar. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita akan teruskan kelas kita. Kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, jadi hari ni kalau suara cikgu dah jelas, kita pergi kepada teknikal yang seterusnya. Skrin cikgu boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh kita akan teruskan dah. Kita nak masuk dah kelas kita. Jadi, lokus adalah bab yang senang. Bab yang senang. Cumanya kenapa ramai yang still tak dapat nak jawab soalan-soalan lokus? Sebab dia tak faham macam mana lokus tu bertindak. Okey, jadi masa ni salin nota daripada cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada bab 8, bab second last. Cikgu target bulan 12 habis dah. Habis dah cikgu ajar. Okey. Jadi bab 8 adalah bercakap tentang tajuk lokus dalam dua dimensi. Dua dimensi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu akan terangkan pada kamu tentang lokus. Cikgu nak masuk dan highlightkan pada lokus sahaja. Bab ni banyak cara melakar daripada mengira. Ingat tu. Okey, jadi lokus ni kamu kena faham, lokus adalah pergerakan. Lokus adalah pergerakan. Itu yang kamu kena faham. Lokus adalah pergerakan. Jadi lokus ni pergerakan, dia punya pergerakan berdasarkan dia punya tanda. Dalam dunia tak ada orang bergerak tanpa tanda. Okey, contoh. Bila kamu berlari atas jalan raya. Jalan raya tu sebagai tanda kamu punya pergerakan. Itu maksud cikgu, tanda. Jadi dekat sini lokus ni adalah pergerakan. Pergerakan dia dekat sini bergantung kepada dia punya tanda. Bergantung kepada tanda. Kepada tanda. Okey, ingat ni. Okey, lokus tu pergerakan. Pergerakan tu pula bukannya kamu boleh main pergerakan zigzag, pergerakan suka hati kamu, tak boleh. Jadi pergerakan lokus dia ada syarat dia. Dan syarat untuk pergerakan lokus bergantung kepada tanda. Ingat tu? Okey, habis dekat situ, tanda untuk pergerakan ada dua jenis sahaja. Yang pertama, kita cakap dia titik. Kita cakap dia titik. Yang kedua, kita cakap dia garisan. Kita cakap dia garisan. Jadi, masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu terang ni. Cikgu terang banyak kali ni. Bila orang cakap, bila kamu baca soalan yang berkenaan dengan lokus, kamu kena faham. Setkan dalam diri kamu, lokus itu bergerak. Okey, kita dah faham dah dia bergerak. Bergerak macam mana? Bergerak bukannya suka hati dia bergerak zigzag macam tu. Tak. Dia punya pergerakan ada syarat. Syarat dia bergantung kepada tanda. Ini adalah dia punya syarat. Okey. Okey, jadi setakat sini jelas ke semua? Setakat sini? Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, cikgu pergi dahulu kepada pergerakan yang pertama.
Siapa-siapa yang ada buku teks boleh terus buka buku teks muka surat yang terakhir 222. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Yang pertama dekat sini, cikgu nak ajar kamu. Okey, locus ni dia ada 5 pergerakan. 5 jenis pergerakan. Ini kamu kena salin tau. 5 jenis pergerakan. Cikgu terus terang kepada dia punya jenis pergerakan tu. Kita pergi, lepas tu buat latihan. Pergi, buat latihan. Okey, jadi dekat sini pergerakan yang pertama. Cikgu pergi kepada pergerakan yang pertama. Okey. Jadi kita dah faham dah dia ni pergerakan. Ada 5 jenis pergerakan pula tu. Kita masuk kepada pergerakan yang pertama. Ingat, tanda dekat sini sama ada dia duduk dalam keadaan titik ataupun garisan. Okey, jadi pergerakan yang pertama, cikgu tambah muka surat. Yang ni cikgu buat. Pergerakan pertama. Okey. Pergerakan pertama, syarat dia. Semua pergerakan kena ada syarat tau. Syarat dia ada satu titik. Ada satu titik. Jadi macam mana? Titik je. Jadi bila ada satu titik sahaja, pergerakan kita membentuk satu bulatan. Jadi bila ada syarat dia, syarat untuk pergerakan ni ada tanda dia. Ada tanda syarat ataupun tanda, tengok tau. Syarat ataupun tanda, dia bagi hint dekat situ satu titik. Jadi pergerakan dia macam mana? Pergerakan dia membentuk bulatan. Pergerakan locus adalah membentuk satu bulatan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, sekarang kita ada titik dekat sini. Kita ada titik dekat sini. Titik warna hitam ni. Jadi locus dia mana? Locus dia cikgu buat satu bulatan sebab kalau cikgu lukis pakai cikgu punya mouse ni, dia tak satu bulat. Dia tak bentuk bulat. Okey. Jadi, inilah locus dia. Inilah locus dia yang cikgu tunjuk warna biru. Inilah pergerakan locus dia. Ini dia punya tanda. Ini dia punya syarat. Dia punya tanda. Yang ini, yang warna biru ni, yang ini adalah dia punya pergerakan. Jadi itulah maksud locus. Jadi syarat yang pertama dekat sini kita pergi kepada satu titik. Kalau ada satu titik, dia bagi tahu soalan tu bagi tahu satu titik sahaja. Maksudnya pergerakan locus tu dia membentuk satu bulatan. Jadi kalau dia bentuk satu bulatan, kamu kena faham satu benda. Kalau cikgu cakap, okey, yang warna hijau ni apa? Apa garisan warna hijau ni? Apa nama garisan warna hijau? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Faril, garisan warna hijau ni apa nama dia? Kalau dalam bulatan dan titik tengah tu menjadi center, pusat dia, garisan warna hijau ni nama dia apa? Aik tak tahu. Siti Nur Aini. Rasa-rasa apa nama garisan warna hijau tu? Tak tahu? Aik tak tahu. Tak tahu ke? Okey. Syifa, garisan warna hijau ni rasa-rasa apa nama dia, Syifa? Jejari. Garisan warna hijau tu nama dia jejari. Kalau cikgu cakap dia jejari, kalau kita set dia 5 cm, maksudnya dekat sini pun 5 cm, dekat sini pun 5 cm. Itulah maksudnya jejari. Kenapa cikgu terangkan tentang jejari ni? Sebab jarak locus, jarak pergerakan dengan locus
sentiasa sama. Jadi daripada perkataan jejari ni kamu kena faham. Pergerakan lokus. Jarak pergerakan lokus mesti sama dengan titik. Dengan titik. Maksudnya, kalau dekat sini 5 cm, sini pun 5 cm, sini pun 5 cm. Jadi dia tak boleh sangat. Pusat bulatan tu menjadi dia punya syarat, dia punya titik. Jadi bila dia punya titik, disuruh lakarkan lokus, kamu ambil protractor, buatlah satu bulatan. Ataupun ambil kompas, buatlah satu bulatan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Nak dengar sikit suara daripada semua. Jelas ke? Jelas. Okey. Baik. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu ulang lagi sekali Kok ada yang baru masuk kan? Ada yang baru masuk kan? Kita sekarang ni tengah belajar tentang lokus. Lokus tu adalah pergerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia bergerak, dia tak boleh bergerak suka hati. Bergeraknya dia dekat sini adalah bergantung kepada dia punya syarat. Dia ada tanda. Jadi dalam bab ni ada dua je jenis tanda. Sama ada dia datang dalam keadaan titik. Sama ada yang kedua dia datang dalam keadaan garisan. Jadi lokus ada 5 pergerakan. Ada 5 jenis lokus. Jadi kita pergi kepada pergerakan pertama. Jadi syarat dia yang pertama adalah satu titik. Bila dia dalam keadaan satu titik, maksudnya lokus dia, pergerakan dia membentuk satu bulatan. Itu sahaja. Jadi bila cikgu cakap bulatan, maksudnya jarak pergerakan titik itu dengan pergerakan lokus mesti sama daripada awal sampai habis. Sebab apa dia sama? Sebab nama dia dikenali sebagai jejari. Jejari kalau sini 5 cm, semua tempat 5 cm. Dia tak ada tiba-tiba satu panjang jadi 6 cm, satu panjang jadi 10 cm. Tak. Itu kita panggil oval. Kita tak panggil dia bulatan. Jadi kalau bulatan, jarak dia, jarak jejari dengan jarak, ini titik, center. Ini adalah dia punya dinding bulatan. Jarak dia sentiasa sama. Jarak yang sama. Sebab tu nama dia jejari. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada worksheet kita dekat depan. Kita pergi kepada worksheet kita dekat depan. Kita fokus kepada pergerakan kita yang pertama. Kita fokus kepada pergerakan kita yang pertama. Masing-masing kalau siapa-siapa yang dah ada, kalau sempat print bagus. Cikgu minta maaf sebab lambat bagi tau. Cikgu ingat dah bagi tadi. Tu yang bagi satu je tadi. Cikgu minta maaf. Okey, jadi dekat sini tengok ni. Nyatakan lokus bagi titik yang berikut. Jadi tengok ni. Okey. Pergi kepada muka surat 5 terus. Pergi kepada muka surat 5 terus sebab kita mula lambat kan. Okey, titik L yang jaraknya sentiasa 5 cm daripada titik tetap P. Cara sekarang ni disuruh buat lokus. Kamu tak payah nak baca. Silap. Kamu kalau nak baca semua, ada dua benda yang kamu kena cari. Yang pertama, pergerakan dia macam mana. Jadi daripada soalan ni, yang bergerak dekat sini adalah titik L. Jadi titik L tu adalah bergerak. Maksudnya dekat sini nama dia lokus L. Lokus L. Sebab apa kita namakan dia lokus? Sebab dia bergerak. Kemudian tengok ni. Tengok pula dia punya syarat. Syarat dia dekat sini, apa syarat dia? Sentiasa 5 cm
dari titik tetap P. Titik tetap P. Syarat dia dekat sini ada satu titik saja. Nama dia satu titik P. Jadi dekat sini kita punya tanda. Jangan lukis dia punya pergerakan lokus dulu. Lukis dulu dia punya tanda. Okey, tanda dia dekat sini kita buat satu titik, titik P. Okey, kemudian nak buat macam mana? Buka kompas. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu bab ni kena ada kompas tau. Jadi cikgu buka cikgu punya kompas. Cikgu buka cikgu punya kompas, cikgu tarik 5 cm. Cikgu tarik dia dalam keadaan 5 cm. Kita tarik kompas kita dalam keadaan 5 cm. Okey. Jadi nak buat apa? Kenapa 5 cm? Sebab cikgu terang sebab dekat sini titik P dengan pergerakan tu sentiasa dalam keadaan 5 cm. Cikgu, kenapa cikgu cakap dia bulatan? Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Dekat yang warna biru tu, cikgu jadikan dia sebagai lokus. Okey. Jadi mana titik tu? Mana titik lokus tu? Yang warna biru tu. Ini kita panggil dia sebagai lokus L. P tu apa? P tu adalah dia punya syarat. Ataupun dia punya tanda. Tanda dia dekat sini satu titik. Jadi kalau satu titik bermakna dibuat satu bulatan. Dan bila cikgu cakap 5 cm, kamu jangan pening pula. Bila cikgu cakap 5 cm, nampak ni cikgu buka 5 cm je. Cikgu buka 5 cm je. Daripada awal sampailah habis, semuanya adalah dalam keadaan 5 cm. Sebab itulah lokus ni membentuk bulatan. Jelas ke semua untuk pergerakan yang pertama, lokus yang pertama, boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Siti Nur Aini, jelas ke? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey. Hazim, jelas ke Hazim? Dah Hazim dah. Okey. Afham, jelas ke Afham? Jelas. Okey, jadi dekat sini kamu kena ingat. Bila dia mention tentang 5 cm, ni adalah dia punya jejari. Dia punya jejari. Habis. Okey, sekarang kita pergi pula. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Daripada yang cikgu terangkan tadi, cuba kamu selesaikan. Cuba kamu selesaikan soalan yang cikgu petakkan ni. Yang cikgu petakkan tu. Titik P yang sentiasa bergerak 2 cm dari Q. Okey. Cuba selesaikan. Cikgu bagi ikut rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk. Ikut contoh yang cikgu dah tunjuk. Okay, tak faham, tanya je tau. Okay, dah siap ambil gambar hantar dekat cikgu Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp
Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini kita tengah training locus. Locus ni ada 5 jenis. Sekarang cikgu pergi kepada jenis yang pertama. Jadi dekat sini jenis yang pertama dia punya syarat, dia punya tanda 1 titik. Jadi yang tengah-tengah buat tu boleh je terus buat. Jadi ingat nanti nak masuk exam untuk peperiksaan akhir tahun, kalau kamu dah belajar bab locus, kalau agak-agak cikgu kamu cakap masuk bab locus, semua kena ada kompas. Semua kena ada kompas. Okey, jadi masing-masing boleh tengok pula cikgu tunjuk contoh yang kedua. Cikgu tunjuk contoh yang kedua. Cikgu tunjuk contoh yang kedua. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, titik P yang sentiasa berjarak 2 cm dari Q. Jadi dekat sini locus dia apa? Locus dia adalah pergerakan titik P. Titik P. Jadi itulah cara kita nak cari mana satu locus, mana satu tanda. Locus tu yang bergerak, tanda tu tak bergerak. Itu locus dia. Kita cari yang bergerak. Kita cari yang bergerak. Yang kedua, kita cari pula, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari pula dia punya syarat ataupun dia punya tanda. Tanda dia dekat sini, dia cakap dari Q saja. Bermaksud dari Q saja. Q, kenapa cikgu cakap Q? Q tu maksudnya 1 titik. Kalau dia cakap QP, QP ni adalah garisan. Mula Q, habis P, garisan QP. Sekarang dekat sini, dia bercakap tentang Q sahaja. Bermakna kita punya locus adalah locus yang pertama. 1 titik. Kat sini kita panggil dia titik Q. Okey, kemudian. Dah lukis dia punya syarat, baru lukis dia punya pergerakan. Mana ada orang bawa kereta tak ada jalan. Kena ada jalan dulu baru kereta tu bergerak. Sama juga dengan locus. Dah ada syarat dia, dah ada tanda dia, baru locus tu boleh bergerak. Sekarang daripada sini cikgu bawa satu kompas. Daripada kompas cikgu buka berapa? Kalau dekat sini dia mention 2 cm. Maksudnya jejari dia adalah 2 cm. Jadi kita buka 2 cm. Kemudian nak buat apa? Kita tarik kita punya kompas, terus bentuk satu bulatan. Jadi yang bulatan ni kita namakan dia titik P. Ataupun nama dia locus P. Itu adalah locus yang pertama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Okey, jadi dekat situ itu locus yang pertama. Cikgu pergi, cikgu nak habiskan tau bab ni. Cikgu nak habiskan. Syarat-syarat dia cikgu nak habiskan. Mungkin kelas seterusnya kita pergi kepada penyelesaian soalan yang melibatkan locus. Okey, jadi habis dah pergerakan pertama, kita pergi pula kepada pergerakan kedua. Kita pergi pula kepada pergerakan kedua. Maksudnya, cikgu kenapa cikgu tak namakan dia locus kedua? Locus tu ada banyak. Jadi dekat sini, yang locus tu cikgu identify as a movement. Jadi dia punya pergerakan tu menentukan dia punya pergerakan keberapa. Okey, jadi pergerakan yang kedua adalah syarat dia. Ataupun tanda dia. Kamu buka buku teks kamu, muka surat yang terakhir. Dekat sini, pergerakan yang kedua. Kalau tadi ada 1 titik, dekat sini dia ada 2 titik. Dia ada 2 titik pula. Pergerakan dia macam mana? Pergerakan membentuk garis lurus.
garis lurus di tengah-tengah antara dua titik. Itu cara dia. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Jadi dekat sini kita letak dulu dia punya syarat ataupun dia punya tanda. Ada dua titik. Jadi cikgu letakkan dua titik. Ini titik yang pertama. Kita panggil dia titik A. Kemudian dekat sini cikgu buka pula yang kedua, titik B. Jadi yang A dengan B ni apa? A ni adalah dia punya syarat ataupun dia punya tanda. Lokus dia bergerak macam mana? Lokus dia garis lurus. Garis lurus. Garis lurus di tengah-tengah antara dua titik. Okey, kalau dia dekat situ, lokus dia adalah sentiasa dalam keadaan macam tu. Pergerakan lokus dia sentiasa macam tu. Jadi, kamu kena faham. Garis lurus ni, kamu kena faham. Ya, dia garis lurus. Kena cek pula dia punya jarak. Apa maksud dia? Di tengah-tengah. Kita cakap dekat sini, di tengah-tengah antara dua titik. Maksudnya, jarak daripada A pergi kepada lokus dan daripada lokus pergi kepada B, jarak dia mesti sama. Jarak dia mesti sama. Ada yang tanya cikgu masa cikgu mengajar kat sekolah kan? Cikgu, memang kena potong macam tu ke? Kalaulah kamu jumpa dua titik dia dalam keadaan macam ni, kalau kamu jumpa titik dia dalam keadaan macam ni, contoh cikgu namakan dia P dengan Q. Lokus dia pun, dia tak akan jadi straight. Dia mesti juga dalam keadaan baring macam tu. Dia mesti dalam keadaan baring macam ni. Cumanya kamu kena faham jarak daripada P ke lokus dan lokus kepada Q, jarak dia mesti sama. Inilah lokus dia. Ini pergerakan lokus dia. Ini pergerakan lokus dia. Ini adalah pergerakan yang kedua. Ini adalah pergerakan yang kedua. Hint dia dekat sini ada dua titik. Okey. Jelas ke untuk pergerakan kedua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, Boleh, cikgu. habis. Okey, habis. Okey, jadi cikgu buka cikgu punya worksheet. Cikgu buka cikgu punya worksheet. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Lokus titik R yang jaraknya sentiasa sama dari P dan Q. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Cikgu pergi kepada sesi contoh untuk pergerakan yang kedua. Sesi contoh untuk pergerakan yang kedua. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Lokus titik R bermakna kita dah faham lokus dekat sini adalah pergerakan titik R. Pergerakan titik R. Itu adalah lokus dia kan. Okey, jadi daripada situ kita tengok pula syarat bagi pergerakan tu. Syarat dia dekat sini. Dia ada mention sama dari P dan Q. Bila kamu nampak P satu huruf, Q satu huruf, maksudnya dia ada dua titik. Kalau dia gabung dekat sini, maksudnya dia ada satu garisan. Sekarang P ni satu huruf, Q tu satu huruf. Jadi dekat sini syarat ataupun tanda dia ada dua titik. Iaitu apa? Titik P dan Q. Okey, itu yang kedua. Okey, jadi kita nak buat dah. Jarak di antara titik P dan Q ialah 3 cm. Jadi dekat sini, kamu buatlah satu titik P. Kamu buatlah satu titik P. Ambil pembaris
ukur 3 cm. Ukur 3 cm. Okey, dekat sini cikgu ukur. Okey, satu kotak 1 cm. Lepas tu cikgu buat titik Q. Cikgu buat pula titik Q. Ini adalah 3 cm. Ni kita dapat 3 cm. Pergerakan lokus dia macam mana? Pergerakan lokus dia mesti di tengah-tengah antara 3 cm tu. Itu maksud cikgu. Itu maksud cikgu. Okey. Jadi cek balik kamu punya jawapan. Ukur betul-betul pakai pembaris. Kalau full P ke Q tu 3 cm, maksudnya daripada titik P ke lokus mesti 1.5 cm. Daripada lokus kepada Q mesti 1.5 cm. Jadi dekat situ barulah kita cakap ini dikira sebagai lokus art. Itulah dia punya jawapan. Itulah dia punya jawapan. Jadi ini yang kedua. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi kalau kamu lukis dia tegak macam ni, P dengan Q duduk sebelah, lokus dia dekat tengah-tengah. Kalau P dengan Q tu sengit, ada yang tanya cikgu, kalau sengit macam ni boleh ke cikgu? Boleh. Kalau nak sengit macam ni pun boleh. Tak kisah. Asalkan kamu buka 3 cm dan garis lurus tu, garis lokus tu mesti tengah-tengah antara P dengan Q tu. Dia tak kisah dia tegak ke, dia baring ke, dia sengit ke, asalkan lokus tu duduk tengah-tengah di antara P dengan Q. Dia tengah-tengah antara titik P dan titik Q. Jelas? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Kena ingat ni tau, kena ingat ni. Senang je. Bab ni kalau masuk bagi skor. Okey. Jadi dekat sini kamu kena faham lah. Kamu kena faham lah. Habis sesi contoh. Okey, sekarang kita pergi kepada sesi latihan. Kita pergi kepada sesi latihan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, ni. Okey, cuba buat soalan A. Dia kalau dekat sini, kalau kamu ada kertas, sebenarnya lokus ni dia kena print. Cikgu silap cikgu lah, cikgu akui lah. Sebab cikgu lambat hantar, cikgu jam lambat sangat tadi, cikgu sekat tengah jalan raya tadi. Okey, jadi cuba daripada soalan 4 ni, cara nak buat dia, bila dia dapat soalan, pertama sekali kamu tengok, bina lokus bagi titik P. Maksudnya bila dia cakap bina, ni adalah lokus kita. Titik P bergerak dengan jarak yang sama dari titik A ke titik B. Titik A sebagai titik yang pertama, titik B sebagai titik yang kedua. Bila kamu dapat soalan dia macam ni, yang pertama-tama sekali, apa yang kamu kena buat? Tengok dekat depan. Kita ada 2 titik. Kita ada 2 titik. Jadi dalam exam nanti, bila kamu dah dapat soalan macam ni, keluarkan pembaris. Keluarkan pembaris. Cikgu pun ada pembaris. Okey. Jadi daripada pembaris ni, apa yang kamu nak kena buat? Ukur. Ukur. Daripada A pergi kepada B. Ukur dia dulu. Lepas kita ukur, kita buat apa? Tengok dekat depan. Tengok kat depan, cikgu akan terangkan. Okey. Kita ukur dekat sini. Kita ukur dekat sini. Okey. Kita dapat dia jatuh pada 7 cm. Kita dapat ni daripada kosong, dia pergi kepada 7 cm. Maksudnya jarak A ke B, jarak A pergi kepada B adalah 7 cm. Jadi lokus tu nak buat macam mana? Nak buat lokus, kamu kena ambil 7 cm bahagi dengan 2, kamu dapat 3.5 cm. 3.5 cm.
Kenapa kita bahagi dengan 2? Jadi dekat sini cikgu buat 3 cm. Dekat sini untuk 3.5 dia jatuh dekat sini. Dia jatuh dekat sini. Jadi cikgu ambil satu garisan. Cikgu ambil satu garisan. Bagi dia jatuh tepat-tepat dekat 3.5 cm. Macam mana tu? Ni kat depan cikgu tunjuk. Sini 3.5. Dan sini pun jatuh dekat 3.5. Itu cara nak buat. Jadi inilah dia punya locus P. Jelas ke cara nak buat tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat sini. Ini cara menjawab tau. Tadi cikgu terangkan dengan penjelasan. Okey. Jadi dekat sini pergi kepada soalan yang dalam keadaan sengit. Cikgu nak kamu buat 1 titik A dan B dalam keadaan sengit. Cikgu nak kamu buat jarak dia 8 cm. Okey, cuba buat 8 cm. Lepas tu buat ukuran. Tunjuk dekat cikgu ukuran dia. Kalau dekat sini 7 cm. 7 cm adalah daripada awal sampai habis 7 cm. Sekarang cuba buat A, B. Cikgu ubah dia punya soalan. 8 cm. Tunjuk dekat cikgu. Ingat, buat ukuran yang sebenar. Pastikan ada pembaris. Okey. Ni locus yang kedua. Bagus. Pandai. Faril, setakat ni boleh jelas lagi Faril? Boleh cikgu. Okey. Pandai. Buat garisan tau. Scarlett boleh jelas ke Scarlett yang cikgu tunjuk ni? Boleh cikgu. Okey. Ini adalah locus yang kedua. Kita ada lagi 3 pergerakan. Okey, bagus Syifa. Bagus, tak ada masalah. Senang je sebenarnya locus ni. Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, buat. Hantar kat cikgu. Ni. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu.
Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Okey, jadi ingat. Bila soalan tu dia cakap 8 cm, pertama sekali ambil pembaris. Ambil pembaris, ukur daripada A ke B, pastikan kamu buat titik A dengan B betul-betul jarak dia 8 cm. Kalau lokus dia sengit, maksudnya kamu punya garisan silap. Kalau titik dia bentuk sengit macam ni, kamu punya garisan mesti sengit juga. Jadi dekat sini itu adalah lokus dia. Yang warna biru ni adalah dia punya lokus. Dan jarak titik A pergi kepada lokus 4 cm dan titik B kena ukur betul-betul dia mesti 4 cm juga. Jadi inilah lokus yang kedua, pergerakan yang kedua. Ni cara dia bergerak. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Senang je Okey, habis. Kita pergi pula pergerakan yang ketiga. Tadi pergerakan pertama dah selesai, pergerakan kedua dah selesai. Kita pergi pula kepada pergerakan ketiga. Okey. Jadi untuk pergerakan ni kalau kamu nak tengok ni, cikgu buka ni je. Okey. Jadi dekat sini pergerakan ketiga, pergerakan ketiga kalau dekat sini kejap syarat dan pergerakan. Pergerakan ketiga dia punya syarat. Dia punya syarat. Dia ada satu garis lurus. Syarat dia ataupun tanda dia. Sorry cikgu tersilap tak bubuh tanda. Syarat ataupun tanda untuk pergerakan ketiga ada satu garis lurus. Jenis pergerakan dia macam mana? Pergerakan dia adalah satu garis lurus, satu garisan sama jarak dengan tanda. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Apa maksud cikgu tu? Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada dia punya tanda. Tanda satu garis lurus, kalau dalam soalan tadi kita pergi titik, sekarang garis lurus. Okey, garis lurus dia mesti ada dua huruf. Contoh A, B. A, B ni maksud apa? Huruf yang pertama adalah mula, tempat dia mula. Huruf yang kedua adalah tempat dia akhir. Jadi dekat sini kalau dia tunjuk ada dua huruf, bermakna dia adalah garisan. Jadi dekat sini cikgu buat A, B. Maksudnya tanda cikgu dekat sini, tanda cikgu adalah dalam satu garisan. Dimulakan dengan A, habis dekat B. Tak kisahlah kamu buat A kat atas ke, A kat bawah ke, itu maksud dia. Cikgu nak bagi kamu faham, yang ini adalah garisan. Dia berbeza kalau dia cakap A dan B. Kalau A dan B ada satu huruf saja, bermaksud dia dalam keadaan titik. Sekarang AB. AB adalah garisan. Habis dekat situ. Okey, kalau tanda dia satu garisan tu macam mana dia punya lokus? Macam mana dia punya pergerakan? Pergerakan dia mesti sama jarak. Maksud sama jarak dekat sini, kita tengok kepada garisan warna biru. Jadi dekat sini kalau dia mention ni adalah dia punya lokus. Ini adalah dia punya lokus. Mana sama jaraknya cikgu? Jarak dia
adalah kalau dekat sini cikgu cakap 2 cm, maksudnya dekat bawah pun mesti 2 cm. Dia tak boleh sengit. Dia tak boleh sengit macam ni, dia tak boleh sengit macam ni. Yang itu dikira sebagai salah. Kenapa salah? Sebab jarak dia tak sama. Dekat sini 2, tiba-tiba dekat bawah dia jadi 5. Itu dikira sebagai salah. Yang betulnya jarak daripada tempat dia mula sampai dia habis mesti 2 cm. Itulah pergerakan yang ketiga. Kalau dia dalam keadaan tegak, tegaklah. Kalau dia punya tanda dalam keadaan baring, lokus dia pun ikut baring juga. Kamu tak boleh buat dia macam ni. Dia punya syarat adalah kamu punya pergerakan lokus dengan tanda mesti sama. Kalau cikgu tulis sini 1 cm, maksudnya dekat hujung ni pun kena 1 cm. Ini adalah dia punya tanda. A, B ni adalah dia punya tanda. Dan ini adalah dia punya lokus. Ini adalah dia punya tanda. Ini adalah pergerakan yang ketiga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita pergi tengok worksheet kita. Kita nak faham soalan tu macam mana? Okey, tengok pula. Tengok. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada dia ada 2 garisan. Okey. Macam ni cikgu sorry. Cikgu nak buat 2 garisan tadi, cikgu terbuat sengit. Okey, dia ada 2 garisan sorry. Kalau dia 1 garisan sahaja, dia mesti ada 2 garisan. Dia mesti ada 2 garis lurus. Okey, 1 belah kanan, 1 belah kiri. Kalau dia melintang macam ni, macam mana? 1 belah atas, 1 belah bawah. Tapi dia punya tanda, kalau dekat sini 2 cm, dekat sebelah dia pun mesti 2 cm. Dekat sini pun mesti 2 cm. Itu cara dia. Tapi ada setengah soalan dia bagi 1 je. Maksudnya tak apa, itu nanti cikgu terang. Okey, fahamkan ni dulu. Kalau dia ada 1 garis lurus, dekat sini dia punya tanda. Yang ni 1 garis lurus, 1 garisan ni kita padam. Kita jadikan dia 2. Cikgu minta maaf, cikgu terlupa. 2 garisan sama jarak dengan tanda. Sama ada dia dalam keadaan kiri kanan ataupun dia dalam keadaan atas bawah. Okey, 2 garisan tau, bukan 1. Okey, habis. Cikgu betulkan tu. Okey, kalau kita tengok buku teks pun dia ada 2 garisan. 1 duduk belah atas, 1 duduk belah bawah. Itu dia punya lokus. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya soalan. Kita punya soalan. Jadi daripada soalan ni cikgu nak terangkan dekat kamu, Okey, kita nak jawab soalan dia. Okey, ingat lokus mesti dalam keadaan titik. Lokus tu adalah titik yang bergerak tau, titik yang bergerak. Kamu jangan ingat lokus tu 1 garisan. Kalau kita tengok lokus-lokus tu dia adalah pergerakan. Tak ada garisan tu bergerak. Orang panggil titik tu bergerak. Kalau kereta dengan jalan raya tu tak bergerak, kereta tu bergerak. Jadi nak nampakkan kereta tu bergerak, kita cakap tu titik. Dia bergerak. Okey, jadi dekat sini titik P. Dekat sini kita panggil dia lokus P. Okey, jadi dekat sini kita dah detect dah dia punya lokus adalah lokus P. Berjarak 3 cm. Okey, kita dah faham 3 cm dari 1 garis lurus. Dia ada mention tentang syarat dia. Semua lokus wajib mention syarat dia. Jadi syarat dia dekat sini ada 1 garis lurus.
Satu garis lurus ni kalau kamu nak nampak dia dalam keadaan dua huruf besar duduk sebelah-sebelah. Garis lurus AB. Jadi dekat sini cikgu buat satu garis lurus AB. Tak kisahlah kamu nak menegak ke baring ke AB. Lepas tu titik P berjarak 3 cm. Maksudnya kamu kena ambil lokus dia. Kamu kena buat dia 3 cm. Ni tahu 3 cm. 3 cm. Okey, kalau cikgu buat macam ni betul tak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Betul tak kalau cikgu buat macam ni? Cikgu buat satu belah je, belah kiri je. Siapa dah belajar tadi Faril, Faril, kalau cikgu buat macam tu betul tak Faril? Rasanya salah kot sebab kan mesti ada 2 garis. Okey. Ya, 2 garis. Tapi sebenarnya jawapan dia betul. Jawapan dia pun betul. Kalau kita buat satu garisan betul juga. Sebab apa? Sebab apa cikgu sampai boleh terlupa tadi? Dia kalau dekat sini dalam keadaan dia dekat sini nak selamat kita buat dua-dua. Nak selamat kita buat dua-dua. Cikgu tak tahu skema kamu punya guru exam nanti macam mana. Nak selamat buat dua-dua. Tapi kalau kamu tiba-tiba teringat, alamak aku buat satu je. Jadi bila kamu buat satu sahaja, kamu jangan pening. Jawapan dia dikira sebagai betul. Sebab apa? Sebab dekat sini, yang garisan dekat sini, nama dia lokus P. Dan yang sebelah ni, nama dia lokus P juga. Dia tak ada nama P1, tak ada nama P2. Jadi kalau dia suruh lukis lokus P, kamu terlukis satu je. Sebenarnya kamu dah dapat dah lokus P yang mana jarak dia 3 cm. Lukis satu pun betul. Nak lagi betul, lukis 2. Fahamkan ayat cikgu tu? Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Nak selamat buat 2. Tapi kalau kamu buat satu sahaja pun dah betul. Okey, habis dekat situ. Habis dah. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada kita punya sesi latihan. Kita pergi kepada kita punya sesi latihan. Okey, cuba selesaikan soalan B. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat soalan B. Senang je hari ni. Ni dah lokus yang ketiga dah. Lepas tu lokus keempat, kelima habis. Tapi cikgu nak ajar lah. Nak buat intercept tu. Kejap cikgu pergi tandas. Dah siap hantar kat cikgu Cikgu showkan buat je lah 2 garis Tapi kalau kamu terlupa ke apa ke, terbuat 1 garis ke, betul sahaja, jangan risau. Good job. Okay, bagus. Senang je kan? Afham. Setakat ni jelas ke Afham? Boleh faham lagi Afham? Boleh. Okay.
Kalau ada soalan nak tanya cikgu, tanya je tau. Okey, bagus. 1 minit lagi. Sebab yang kena 2.5 jarak ke locus tu kan. Ya, betul. Betul lah. Itulah cara je. Ya, betul. Pandai. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Jadi senang je lah. Jadi dekat sini dia cakap apa? Jarak 2.5 dari satu garis lurus AB. Dia cakap garis lurus. Bila garis lurus, maksudnya kita punya pergerakan tu pergerakan yang ketiga. Jadi bila pergerakan ketiga, buat satu lagi garis lurus untuk locus. Tapi kamu jangan buat terus garis lurus dia. Kalau keadaan yang sebenar dalam exam, ambil titik ni, kira 2.5. Ambil titik ni, kira 2.5. Dah jumpa dekat sini, kamu buat apa? Barulah kamu sambungkan buat satu garis lurus. Tu cara dia. Sama juga dekat sebelah tu. Ambil titik, ambil jarak ukur pembaris 2.5. Ukur pembaris 2.5. Jadi dekat sini barulah kamu buat satu garis lurus yang kena tepat-tepat dekat tengah-tengah tu. Jadi dekat sini, ini nama dia locus P. Ini pun nama dia locus P. Nama yang sama sahaja. Habis dah dekat bahagian tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang dah 6.40 tau. Cikgu ada lagi 2. Cikgu ada lagi 2 pergerakan locus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan ataupun pergerakan yang seterusnya. Pergerakan keempat. Syarat ataupun tanda untuk pergerakan keempat ni. Ini semua kena salin tau. Syarat ataupun tanda untuk pergerakan keempat mesti ada 2 garis lurus. Dia mesti ada 2 garis lurus. Tadi dia dalam keadaan ada 1 je garis lurus. Sekarang ni kita punya tanda ataupun kita punya syarat ada 2 garis lurus. Jadi bila pergerakan tu macam mana? Pergerakan locus berbentuk garisan yang sama jarak. Yang sama jarak antara 2 garis lurus. Yang ni apa? Yang ni adalah dia punya tanda. Okey. Jadi cikgu pergi tunjuk dia punya contoh. Bila dia cakap ada 2 garis lurus, pastikan kamu cari ada 2 nombor.
Dua AB ke CD ke, contoh garis lurus AB. Lepas tu dia cakap dan CD. Dekat situ maksudnya ni syaratnya yang keempat. Jadi dekat sini kita pergi kepada kita punya garis lurus. Ada garis lurus AB, lepas tu ada garis lurus CD. Jadi ini adalah AB, ini adalah CD. Dia ada dua garis lurus. Yang ni apa? A ke B, C ke D. Ini adalah dia punya tanda ataupun dia punya syarat. Sama juga dekat sini. Ini dia punya tanda ataupun syarat. Okey, lokus dia berbentuk macam mana? Lokus dia kalau ada dua garis lurus, dia mesti di tengah-tengah yang sama jarak dengan dia punya tanda. Okey. Kalau contoh, kamu tengok. Kalau daripada A pergi kepada C, jarak dia adalah 4 cm. Jadi, jarak dia kat sini mesti 2 cm dekat sini, mesti 2 cm dekat sini. Sampai mana? Sampai bawah. 2 cm dekat sini, 2 cm dekat sini. Inilah dia punya pergerakan lokus. Kalian tahu pergerakan dia punya lokus. Kita dah keempat dah. Lepas tu cikgu terangkan satu, habis tutup dah bab ni. Okey, habis dah. Jelas ke contoh, jelas ke penerangan cikgu untuk situ? Boleh faham? Jelas, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi tengok soalan kalau dia untuk pergerakan keempat ni Okey, untuk pergerakan yang keempat, masing-masing boleh tengok di bawah. Okey, tengok Kalau yang ni, kalau kamu print kan, kalau kamu print maksudnya kamu kena ukur betul-betul. Tapi cikgu tahu, cikgu bagi pukul 5 kot. Maksudnya untuk kamu print tu tak sempat. Jadi tak apalah. Cikgu akan tunjuk dekat depan. Cikgu ubah soalan dia sikit lepas ni Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita nak faham dia punya pattern soalan tau. Kita nak faham dia punya pattern soalan. Titik P, ingat lokus sentiasa dibaca dalam keadaan titik. Jadi dekat sini kita panggil dia lokus P. Berjarak, ada garis lurus MN dan KL. Maksudnya dekat sini syarat dia ada dua garis lurus. Dua garis lurus. Garis lurus yang pertama M ke N. Garis lurus yang kedua K kepada L. Jadi dekat sini bila ada dua garis lurus, kita buat sini MN, sini KL. Okey. Ini adalah M ke N. Sini adalah K ke L. Sekarang dia punya cara nak buat ni, Mula-mula kamu ukur dulu jarak daripada M ke L ni. Kamu dapatkan jarak daripada M ke K. Contoh kalau dekat sini, kat sini, cikgu ukur pakai pembaris tau. Cikgu ukur pakai pembaris. Masing-masing boleh tengok kat depan. Ni cikgu padam dulu. Cikgu padam. Okey. Jadi, situasi dia adalah kita ada satu pembaris. Okey. Jadi, ambil kosong pergi kepada M tu, kita ukur. Kita dapat dia dalam keadaan 10 cm. Kita dapat dia dalam keadaan 10. Ini tahu, daripada sini pergi. Sekejap cikgu buat kemas-kemas ni. Okey. Jadi daripada sini jarak dia adalah 10 cm. Jadi kita nak buat apa ni? Daripada 10 cm tu kita nak buat lokus. Tapi nak buat lokus, kamu kena ukur pula. Ambil satu garis lurus ataupun kena ukur 10 cm bahagi dengan 2. Jadi dekat sini cikgu dapat dia punya tengah-tengah ni 5 cm ni cikgu terus dapat tahu. Okey. Ini dia punya lokus. Maksudnya apa? Jarak daripada syarat pergi kepada lokus 5 cm. Sama juga sini 5 cm. Kalau sebelah 6, sebelah 4 salah. Dikira sebagai salah. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh, cikgu.
Okey. Okey, kita buat satu soalan untuk syarat yang keempat ni. Okey, ni locus dia. Ini adalah dia punya locus tau. Sekarang cikgu ubah soalan. Cikgu ubah soalan. Kamu kena buat pakai pembaris betul kamu. Cikgu nak jarak dia dekat sini adalah 7 sentimeter. Cuba buat. 7 sentimeter. Buat kemas-kemas. Okay, cikgu bagi masa kan. Senang je tajuk ni. Jangan risaulah. Tajuk ni tajuk yang senang je. Oh, ada yang dah sempat print. Bagus. Bagus, Syifa. Faril. Setakat ni boleh faham lagi, Faril? Boleh cikgu. Kalau yang dah print, buat ukuran betul. Siapa yang dah print, buat ukuran betul. Kira ukuran tu betul. Kira ukuran dia macam mana. Kalau yang dah print, kamu ambil garis lurus EF, kira jarak ke GI. Lepas tu, dekat tengah-tengah tu, dapatkan titik tengah dia, baru garis lurus. Buat pakai jarak betul tau. Siapa yang dah print, buat pakai jarak sebenar. Bagus ya, Dina. Okey, cikgu tunggu 2 minit lagi. Okey, bagus. Tak muat cikgu nak buat 2 set. Tak apa. Buat ukuran sebenar dia je. Tak apa. Baguslah tu. Sempat print.
Okey, habis dah masa. Okey, jadi ingatlah cara cikgu tahu. Jadi kita ambil pembaris. Siapa-siapa yang dah ni, yang dah print tu bagus. Sebab cikgu silap cikgu lah, cikgu lambat bagi kan. Ukur dia 0 pergi, ni cikgu buat 7 lah. Okey, kita assume sini dah 7 cm. Lepas tu kita bahagi 2 sahaja. Kalau nak buat tu macam mana? Okey, dekat sini cikgu ambil pembaris ni. Cikgu ambil pembaris ni. Kalau dekat cikgu memang software cikgu dah betul-betul tegak tau. Kamu tak boleh ikut cikgu. Okey, sini 0. Lepas tu sini 7. Jadi dekat sini cikgu buatlah 2 garis lurus. Ambil 0, ambil 7. Lepas tu locus dia dekat mana? Locus dia daripada situ 7 cm. 7 cm. Cikgu padang sekejap. 7 cm bahagi dengan 2, kita dapat 3.5. Maksudnya dia dekat jatuh dekat 3.5. Ambil 3.5 ni, luruskan dia dekat sini. Buat satu tanda, sini 3.5, sini pun 3.5. Jarak full dia adalah 7 cm. Jelas ke semua untuk locus yang keempat? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, senang je kan? Okey, habis. Kalau kita tengok buku teks kita, buku teks ni banyak dah. Jadi dekat sini, yang ni cikgu dah terang, yang ni cikgu dah terang, yang ni cikgu dah terang, yang ni cikgu dah terang. Kemudian yang terakhir sekali, kita ada syarat yang kelima ataupun pergerakan yang kelima. Pergerakan kelima. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah. Okey, baik. Okey, syarat untuk pergerakan kelima ni ada 2 garis lurus. Macam tadi. Cumanya dia ada lain sikit. 2 garis lurus yang bersilang. Yang bersilang. Maksudnya apa? Maksudnya dia membentuk dalam keadaan sudut ni. Macam mana? Ni garis lurus pertama, A pergi kepada B. Garis lurus yang kedua, dekat sini cikgu letak C pergi kepada D. Itu maksud bersilang. Itu maksud dia bersilang. Okey, kemudian pergerakan dia macam mana? Pergerakan locus dia. Okey, masing-masing boleh tengok. Pergerakan dia dibaca, dibaca sudut yang sama. Besar. Okey. Jadi dekat sini dibaca dalam keadaan pembukaan sudut yang sama besar. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita ada 2 garis lurus bersilang. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Situasi yang pertama adalah garis lurus. Okey, ini garis lurus ni kan. Ini adalah dia punya garis lurus. Ni cikgu betul-betul buka dia 45 darjah. Alamak. Okey, sekejap Okey, jadi bila cikgu dah buka dia, ini adalah dia punya garis lurus A pergi kepada B. AB. Ini adalah garis lurus A pergi kepada C. AC. Mana locus dia? Locus dia mesti kamu ukur dulu berapa pembukaan dia dekat sini. Kamu kena ukur berapa darjah dekat sini. Kamu kena ukur berapa darjah. Jadi cara dia macam mana? Kamu ambil protektor. Ambil protektor, bahagian yang tengah-tengah ni pergi ke bucu tempat dia bersilang. Pergi kepada bucu tempat dia bersilang. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu ambil tepat dekat tengah. Lepas tu nak buat apa? Ikutlah kamu nak baca daripada mana. Okey, contoh kalau cikgu baca daripada bawah. Okey, bila cikgu dah baca daripada bawah, pembukaan dia dekat sini. Cikgu baca dia sini 0 darjah. Lepas tu daripada sini full dia 80 darjah. Maksudnya
full pembukaan adalah 80 darjah. Jadi locus dia macam mana? Itu dia punya syarat. Itu dia punya syarat. Pergerakan locus dia macam mana? Kamu ambil 80 darjah bahagi dengan 2. Jadi dekat sini kamu dapat 40 darjah. Cari 40, kita cari 40, kita dah jumpa sini 40. Ambil satu garis lurus, pastikan kena pada 40 darjah. Inilah dia punya locus. Maksudnya pembukaan dia, kalau pembukaan dia 80 darjah, locus dia mesti sama besar. Sini 40 darjah, sini pun 40 darjah. Itulah yang dimaksudkan dengan pergerakan kelima. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan pergerakan kelima. Jadi kita pergi kepada contoh dan kita pergi kepada contoh. Kita pergi kepada contoh. Nak lukis ni, nak lukis ni. Okey. Jadi ingat dia pakai dia pakai protector. Okey, nak pakai protector boleh, tak ada masalah. Yang tadi cikgu ajar kamu cara pakai kompas. Okey, cikgu ajar dua-dua masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan ajar pakai dua-dua cara. Yang pertama, cikgu akan ajar kamu cara pakai kompas. Ingat ni cara kalau dalam exam ni macam ni tau. Kompas tu yang mana? Cikgu lupa lah. Protector dulu lah, protractor. Okey, jadi kalau nak pakai protractor macam pelik pula bunyi, macam pelat pula. Okey, nak pakai protractor, cikgu keluarkan. Ingat cara dia. Bucu dekat tengah ni mesti kena pada tempat dia bersilang. Jadi kamu ambil, letak dia dekat B. Lepas kamu dah selesaikan tu, pusingkan dia. Kalau kamu nak baca daripada bawah, bacalah daripada situ. Okey, jadi dekat sini apa maksud baca daripada bawah? Maksudnya kalau kamu nak mula baca daripada sini, kamu letaklah dekat garisan B, BC. Kalau kamu nak baca daripada BA, kamu jangan letak kat situ. Kamu pusingkanlah lagi. Kamu pusing, kamu letaklah dekat garisan BA. Terpulanglah kamu nak baca daripada warna biru ke daripada warna hijau ke, tak kisah, jawapan dia tetap sama sahaja. Contoh, kalau cikgu baca daripada warna biru, cikgu ambil yang kecil. Kok 10, 20, 30, 40, sini 45. Maksudnya kita dapat 45 darjah. Cikgu kalau dapat baca warna hijau lain ke jawapan dia? Sama je jawapan dia. Tengok kalau kita baca daripada hijau, kita ambil sini kosong kita pula. Sini kita punya 45. Sama sahaja. Jadi, bila kita dah dapat dia punya 45 darjah, sudut pembukaan dia 45 darjah, nak lukis locus dia. Jangan main lukis. Kamu ambil 45 bahagi dengan 2. Ambil 45 bahagi dengan 2, kita dapat 22.5. Cari dekat mana 22.5, cikgu zoom. Jadi ini 20, ini 21, ini 22. Kita assume dia dekat sini. Okey, jadi dekat sini, dekat situ barulah kamu garis lurus kena tepat pada 22.5. Jadi itulah cara nak buat locus. Kalau pakai protractor. Jelas ke cara pakai protractor ni, boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, nak lagi senang. Contohlah protractor kamu rosak. Pakai kompas. Macam mana nak pakai kompas? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, ini cikgu ajar kamu pakai protractor. Dekat belah bawah pula, cikgu akan ajar kamu cara pakai kompas. Okey, salin tahu salin. Siapa yang dah print tu lagi senang. Okey, kompas. Dekat sini cikgu keluarkan kompas kita. Yang pertama adalah titik ni, tempat tajam tu kena pada B. Bawa dia pergi kepada B. Okey. Okey, lepas tu kamu buat apa? Buat
satu, pelotkan sikit dekat atas. Lepas tu pelotkan sikit dekat belah bawah. Okey. Macam mana? Okey, macam ni. Ni, silap. Ya, Okey, itu belah atas. Dah belah atas. Lepas tu, pergi pula belah bawah. Pergi pula belah bawah. Kejap dia macam terlari sikit mouse cikgu ni. Cikgu pakai mouse lah. Ya, okey. Plotkan titik. Dia macam tu. Tapi sepanjang kamu plotkan ni, jangan ubah dia punya jarak. Jangan ubah dia punya jarak. Kalau ikut suka hati kamu nak pakai jarak berapa? Nak pakai 5 cm besar sangat. Pakai 2 cm pun dah boleh dah. Dia sebenarnya satu bulatan je. Macam mana maksud cikgu? Okey, dia sebenarnya satu bulatan je. Kalau kita sambungkan dia macam tu. Cumanya kita tak nak bagi nampak. Nak bagi nampak plot dekat atas sikit, plot dekat bawah sikit. Step yang pertama jelas ke? Step pertama boleh faham? Jelas. Okey. Ambil kamu punya kompas pula, tempat tajam ni, pergi kat tempat plot tu. Okey. Contoh, dekat sini, tempat plot dia dekat sini. Jadi, kita ambil tempat tajam tu, jatuh dekat situ. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu, kamu buatlah satu garis lurus. Kamu pusinglah kompas kamu. Itu daripada bawah. Lepas tu ambil pula kamu punya kompas. Ambil pula kamu punya kompas. Yang belah tajam yang seterusnya pergi dekat atas. Pergi dekat atas. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kamu pusingkan sampai kena garisan yang kita dapat tadi. Tak perlu nak ubah. Tak perlu nak ubah jarak tu, tak payah nak pakai jarak ni, pakai jarak yang sama je. Kamu setkan jarak yang selesa, yang sesuai dengan kebesaran kertas kamu. Lepas tu buat macam cikgu buat. Lepas tu nak buat apa? Yang tempat ni dia punya locus mula pada persilangan tempat B, pastikan garis lurus kamu kena pada tempat dia bersilang ni. Jadi dekat sini ini nama dia locus P. Itu cara guna kompas. Tadi cikgu ajar cara guna protractor. Sekarang guna kompas tak payah nak kira-kira. Ikutlah mana kamu selesa. Pakai protractor boleh, pakai kompas pun boleh. Jadi tapi jawapan untuk markah untuk kompas pastikan kamu nampak benda ni. Itu cara dia. Okey, jelas ke? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Okey, bagus. Nanti cikgu ni sebab ramai yang tak print, ramai yang tak buat, ramai yang tak sempat print. Jadi itulah cara dia. Itulah cara dia. Okey, kemudian kalau tempat dia bersilang ni macam mana cikgu? Okey, tempat dia bersilang. Contoh, cikgu tunjuk pula contoh. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan pakai protracting. Dia silang dekat dua-dua bahagian. Dia bersilang dekat dua-dua bahagian. Nak selesaikan macam mana? Okey, cikgu pakai protracting. Pakai kompas. Cikgu pakai kompas. Okey, ambil yang tajam tu. Ambil yang tajam. Bagi kena dekat dia punya titik. Lepas tu, pusingkan dia. Cek sikit dekat belah bawah. Cek sikit dekat belah bawah. Okey, cek sikit dekat belah bawah. Lepas tu, pusingkan dia lagi. Cek sikit dekat belah atas. Okey, lepas tu, ambil pula. Ambil ini. Pusingkan. Bagi kena dekat tanda atas ni. Jarum tu. Okey, pusingkan. Bagi kamu agak dia lepas tempat dia bersilang. Ambil dia punya jarum. Letak dekat situ. Lepas tu, pusingkan. Okey, pusingkan sampailah tempat dia boleh bersilang. Itu cara dia. Jadi mana locus dia? Kalau dia bersilang macam ni, kalau dia bersilang macam ni, kamu boleh buat dia sampai ke sebelah sana. Sampai ke sebelah sana. Kenapa? Sebab kamu kena faham. Kamu kena faham satu benda. Bila dia bersilang, bila garis lurus tu bersilang, sudut dekat A sama dengan sudut dekat B. Nilai sudut dekat A
sama dengan nilai sudut dekat B. Sudut dekat C sama nilai dia dengan sudut dekat D. Itu nota dia. Sebab itulah dekat sini bila kita dah kira belah AC ni, tak perlu nak kira yang belah sini. Kamu boleh terus ambil sahaja dia punya garis lurus terus panjang ke sebelah sana. Kenapa? Sebab ini. Ini kamu belajar pada bahagian sudut form 1 bab 8. Ni ingat ni. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu harap sempatlah salin ini kalau dia bersilang dua-dua belah. Kamu jangan pening pula, jangan nak buat dua-dua bahagian. Sebab dia bersilang ni kalau cikgu cakap sini 70 darjah, automatik dekat sini tak payah nak kira, sini pun 70 darjah. Itu cara nak buat dia. Okey, habis dah bab locus kita. Itu sahaja sebenarnya bab locus ni. Senang je. Okey, jadi bab locus dia lepas kamu dah faham cara nak melukis locus tu, barulah kita pergi kepada pengiraan. Pengiraan dia tak banyak, selalu nak kira luas, kira perimeter, itu sahaja. Jadi sebenarnya habis dah kita punya bab locus. Habis dah kita punya bab locus. Tak percaya? Okey, kita pergi buka buku teks. Tengah dengar ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Tengah dengar ke tinggal cikgu seorang je? Tengah cikgu. Okey, risau cikgu. Okey, jadi Faril ada kat situ tak Faril? Ada cikgu. Okey, Hazim ada kat situ tak? Hilang dah. Okey. Jadi masing-masing dekat sini habis dah tahu. Habis dah bab locus, tak percaya. Okey, kita pergi kepada soalan nak mencari pintasan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, kita akan belajar dekat depan ni. Ini kita ambil yang basic dulu. Okey. Okey. Jadi masing-masing cikgu tak pergi kepada muka surat atas-atas tau. Cikgu tak pergi kepada muka surat atas-atas. Masing-masing siapa ada buku teks, buka muka surat 219 terus. Cikgu nak rumuskan terus apa yang cikgu ajar hari ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan apa yang cikgu nak tunjuk ni. Okey, jadi cikgu harap masing-masing ada lah lagi kat sini. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1 A dan B. Okey, kita tengok tau. Kita buat sama-sama. Tak payahlah biar cikgu buat. Okey, rajah di sebelah. Tengok ni tau. Rajah di sebelah. Rajah di sebelah dilukis pada grid segi 4 bersamaan dengan 1 unit. Maksudnya satu kotak, 1 unit. 1 unit. Titik X, titik Y dan titik Z bergerak. Bila dia cakap bergerak, maksudnya kita ada 3 lokus dekat sini. Lokus X, lokus Y dan lokus Z. Jelas ke semua sampai situ? Jelas? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok pula A ni. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik Q dan titik C. Ini maklumat X. Okey, cikgu nak soal kamu. Agak-agak lokus X ni pergerakan nombor berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pergerakan nombor berapa? Irdina, pergerakan nombor berapa Irdina? X ni agak-agak. Tak pasti cikgu. Tak pasti. Okey. Jadi titik Q dan titik titik apa ni? Titik Q dan titik C. Dia ada 2 titik. Cikgu nak tanya kamu semua, kalau 2 titik, syarat dia yang ada 2 titik, pergerakan nombor berapa? Pergerakan kedua.
Ya, pergerakan kedua. Cikgu buka balik pergerakan kedua. Pergerakan kedua adalah apabila syarat dia ada 2 titik. Tu penting salin tau. Dia ada 2 titik. Jadi pergerakan dia macam ni. Kita detect dulu mana titik dia. Kita detect dulu mana titik dia. Titik Q dan titik C. Locus X tu macam mana? Locus X tu adalah yang tengah-tengah antara titik Q dan titik C. Jadi cikgu buat macam ni. Ini sebab apa? Sebab apa kat situ? Sebab titik pertama titik Q, titik kedua titik C. Jarak dia dekat sini 1, 2, 3, 4 kotak. Lepas tu jarak dia ke bawah 1, 2, 3, 4 kotak juga. Jadi sebab itulah kita dapat dia punya pergerakan macam itu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke cara cikgu dapatkan locus X? Ni locus X. Jelas ke? Jelas. Okey. Fahamkan dia punya syarat. Fahamkan dia punya syarat. Okey. Habis dekat locus X. Kita pergi pula B1. Lukis locus Y. Sekarang fokus kepada locus Y. Bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa dari garis lurus PD dengan DT. Cikgu nak soal kamu. Garis lurus PD dengan DT. Garis lurus P pergi kepada D. Cikgu buat garis lurus PD. Lepas tu DT. Agak-agak kalau garis lurus dia macam ni. Dia dekat pergerakan nombor berapa semua? Pergerakan locus pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima? 4. Salah, kelima. Sebab apa? Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, tak apalah. Kalau cikgu cakap dia keempat, dia garis lurus dia tak boleh bertembung. Ni tanda dia yang pertama, ni tanda dia yang kedua. Jadi dia adalah kelima. Kenapa cikgu cakap dia bersilang? Tak nampak pun dia bersilang. Okey, jadi kalau cikgu gariskan PQ tu, cikgu panjangkan sikit. Panjangkan sikit ke bawah. Cikgu panjangkan sikit ke bawah. Dan cikgu panjangkan DT tu sikit ke bawah. Jadi dia bersilang dekat sini. Bila dia bersilang, maksudnya dia pergerakan kelima. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Jadi bila pergerakan kelima, kita baca betul-betul locus dia akan terhasil. Kalau dekat sini dia 90 darjah. Mana cikgu dapat 90 darjah? Ni betul-betul tegak. Ni 90 darjah. 90 darjah bahagilah dengan 4, bahagi dengan 2, kita dapat 45 darjah. Jadi, tengok kepada locus Y. Kita akan dapat macam tu bentuk locus Y. Macam mana cikgu dapat? Cikgu akan dapat sini 45 darjah, sini 45 darjah. Ini nama dia locus Y. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Tak apalah. Tak apa, kita tengok dulu. Nanti setiap yang cikgu tulis tu salin yang elok. Okey, B2. Lukis locus titik Z. Okey, kita tengok titik Z. Bergerak dengan keadaan titik tu sentiasa berjarak dari titik S. Titik S ada satu je titik. Maksudnya pergerakan nombor berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pergerakan locus yang ke berapa? Ya, yang pertama. Kita pergi dekat titik S. Lepas tu dia kata apa? Dia kata berjarak 5 unit. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini ambil kompas kamu. Ambil kompas kamu. Pergi kepada yang jarum panjang pergi kepada titik S. Jarum panjang tu pergi kepada titik S. Kira 5 kotak. Kira 5 kotak. Kejap cikgu bagi. Okey. Kira 5 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi dekat sini kita dapat
bentuk, alamak, bentuk untuk locus Z. Pergerakan untuk locus Z macam mana? Kita sambungkan. Ini adalah locus Z. Ini adalah locus Z. Ni locus X, ni locus Y, tu locus Z. Jelas ke macam mana cikgu dapat semua tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, jadi kamu kena tengok balik. Ya. Ya. Kenapa dia tak bulat full? Kenapa dia tak bulat full? Okey. Dekat sini, kenapa dia tak bulat full adalah yang pertama sekali, kita tengok dia punya syarat. Syarat dia 5 unit. Maksud 5 unit ni adalah radius. Dia punya radius ataupun dia punya jejari mesti 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh juga. Dia boleh full ke tak full ke. Syarat dia dekat situ adalah 5 unit sahaja. Jadi bila kamu nampak bentuk bulatan tu dah kira pergerakan locus yang pertama. Jangan ingat dia mesti full. Kalau dia mesti full, maksudnya kita punya apa orang kata? Kita punya bulatan dah lebih dah terkeluar dah. Dia dah terkeluar dah. Jadi boleh je buat full. Kamu buatlah full. Tapi yang akan dikira nanti, yang akan diambil markah nanti, benda-benda dalam ni sahaja. Jelas? Menjawab ke? Jelas. Terima kasih cikgu. Baik. Okey, sama-sama. Kita tengok pula soalan C. Tandakan titik bersilang bagi kedudukan antara locus Y dengan locus Z. Okey, kita tengok. Locus Y ni mana? Yang ni, yang tegak, yang pergi straight macam ni. Locus Z ni mana? Yang ni. Jadi, tempat dia bersilang adalah di sini. Itu cara soalan locus. Itu cara soalan locus. Sebab tu yang paling penting dekat sini, pergerakan locus tu. Tapi kalau kamu nak faham pergerakan dia, tengok balik dia punya syarat. Tengok balik dia punya tanda. Semua syarat dia. Contoh, kita pergi balik kepada pergerakan pertama. Pergerakan pertama, tengok syarat dia 1 titik. Cikgu teranglah semua syarat. Pergerakan kedua, 2 titik. Lepas tu cikgu tunjuk. Ni dia punya cara bergerak. Kemudian, pergerakan yang ketiga, 1 garis lurus. Macam mana dia punya locus? Macam ni, cikgu dah tunjuk. Okey. Kemudian, pergerakan keempat, ada 2 garis lurus. Locus dia macam mana? Dia duduk tengah-tengah. Dan yang terakhir sekali, 2 garis lurus bersilang. Jadi, itu cara nak baca, nak jawab soalan locus. Tahu dia punya syarat, faham dia punya pergerakan. Pergerakan bukannya bebas, dia ada syarat dia. Dia ada tanda dia. Jadi salin, buat nota kemas-kemas daripada cikgu buat ni. Okey. Jadi ada lagi 10 minit. Boleh ke cikgu nak cari satu soalan lagi? Boleh ke? Boleh ke semua? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di bawah. Ini dah muka surat 219 tau. Dekat sini last sekali ni cikgu ajar kamu cara nak jawab. Locus ni sikit je. Walaupun dia nampak banyak, sebenarnya dia sikit je. Ada satu bab lah sebenarnya. Sebenarnya sikit je. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Ingat hari tu SPM 2022 masuk juga locus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, sekarang buka nota kamu. Tengok bahagian syarat. Tengok bahagian syarat. Okey, masing-masing boleh tengok. Rajah di bawah menunjukkan rhombus MNOP. Ini rhombus. Titik X dan titik Y adalah bergerak. Bila kamu nampak dia punya keyword dia bergerak, maksudnya kamu ada 2 locus. Yang pertama adalah locus X. Yang kedua adalah locus Y. Itu cara dia nak baca pergerakan bergerak tu. Boleh faham sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kemudian. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Nak dengar dulu sampai situ? Boleh, cikgu. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan A. Lukis
lokus bagi titik X. Maksudnya kita tengah fokus kepada titik X. Bergerak dengan keadaan sama dari garis PM dengan PO. Kita ada satu garisan. Tanda, lukis tanda dulu baru lukis. PM ni dekat sini. Daripada P pergi kepada M. Daripada P pergi kepada O. Jadi dekat sini kita dah ada PM dengan PO. Ada dua garisan iaitu PM dan PO. Cikgu nak tanya kamu, ini pergerakan nombor berapa agak-agak? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Itu cara dia. Jadi bila 5, cikgu pakai kompas. Cikgu pakai kompas, cikgu pergi dekat P. Cikgu pergi dekat P. Cikgu dapatkan dia punya garis tengah tu. Cikgu dapatkan dia punya garis tengah. Macam yang cikgu ajar tadi. Macam yang cikgu ajar tadi. Alamak, tersilap. Okey ni cikgu buat. Okey. Jadi alamak besar lah. Okey, kalau besar adjust. Kalau panjang ni adjust. Dia tak kisah. Tak kisah. Kecil. Oh, kecil tak apa cikgu. Kita buat. Kalau kecil ni jangan ubah pula kat sini. Pakai kecil ni saja. Pakai kecil ni saja. Okey. Jadi dekat sini itulah tempat dia bersilang. Dekat sini locus X tu macam mana? Mula daripada P pergi kepada tempat dia bersilang. Okey. Tak tepat lah cikgu punya ni. Tak apalah, senang cerita rhombus ni kamu pergi saja dekat N. Itu cara tepatnya. Tak tepat sebab cikgu ada zoomkan PM dengan ON ni tadi. Okey, jadi itu yang warna biru tu, itu adalah sebagai locus X. Locus X. Habis dekat situ. Habis locus X. Okey, kita pergi pula kepada locus Y, B. Lukis locus Y yang bergerak dalam keadaan YP sama dengan PO. Locus Y sekarang, cikgu padam tanda ni. Cikgu padam tanda ni. YP dengan PO. YP dengan PO. Dia kata apa? Kita pergi kepada YP sama dengan PO. Cikgu nak soal kamu. Sekarang ni YP. Sekejap. Locus titik Y yang bergerak dalam keadaan YP sama dengan PO. Okey. Yang pertama, kita tengok dia ada dua garis. Tapi kamu kena faham. Yang Y ni adalah locus. Y ni adalah locus. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, PO ni adalah garisan. Jadi dekat sini, locus yang terlibat syarat untuk locus Y adalah PO sahaja. Jadi dekat sini kalau dia ada satu garisan sahaja, dia pergerakan nombor berapa? Dia pergerakan nombor berapa? 3. Nombor 3. Itu cara dia. Jelas ke setakat ni, boleh faham ke? Jelas, cikgu. Okey, jadi pergerakan YP daripada locus Y pergi kepada titik P dan P pergi kepada O. Kita cek. P nak pergi kepada O, ini tanda dia. Ini adalah dia punya tanda. Jadi YP tu macam mana? Ambil tengah-tengah ni, buat dekat situ. P dengan PO. Itu cara dia. Ni dapatkan dekat tengah-tengah tu. Okey, itulah jawapan dia. Jadi akhir sekali C. Tempat dia bersilang. Okey, dekat sini. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu pun terus habiskan terus satu bab satu hari. Tak apa. Nanti kita dah habis dah tahu. Kita dah habis dah. Cikgu terus buat bukan soalan atas-atas ni, soalan yang bawah terus cikgu buat. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah ajar kamu, 5 jenis pergerakan locus.
Kita buat rumusan dah habis masa. 5 locus ni adalah pergerakan. 5 jenis pergerakan. Jadi setiap pergerakan ada syarat dia. Tengok balik nota. Syarat dia macam ni, oh bergerak macam ni. Syarat dia macam ni, oh bergerak dia macam tu. Syarat dia yang ketiga, oh bergerak dia macam ni. Syarat dia yang keempat, oh macam ni locus dia. Dan yang terakhir, ini dia punya syarat. Syarat yang kelima. Oh macam tu locus dia. Okey, lepas tu kita pergi dah kepada 2 soalan kebat. Mana dah hilang dah 2 soalan tadi. Mana dah satu soalan lagi. Okey, hilang dah. Okey, jadi dekat ni soalan dia. Jadi dekat sini nanti cikgu bagi homework tentang locus. Lepas tu kita cuba selesaikan. Tapi yang paling penting buat nota dalam satu muka surat. Ini pergerakan pertama. Ini pergerakan kedua. Ni pergerakan ketiga. Ni pergerakan keempat. Ni pergerakan kelima. Dalam satu muka surat, muatkan 5 pergerakan. Sebab apa? Sebab bila kamu nak baca soalan nanti, tak payah kamu nak belik. Cikgu pening lah nak buat macam mana. Nota ni tak faham lah. Cikgu punya nota cantik sangat. Okey, kalau cantik sangat, kamu pergi kepada buku teks. Pergi kepada buku teks, tengok kepada bahagian rumusan, salin sahaja rumusan ni. Ini locus pertama, ni locus kedua, locus ketiga, keempat dan kelima. Lepas tu tajuk locus ni tajuk yang senang je. Cumanya senang tu kalau kamu faham kaedah nak melukis locus tu. Kalau tak faham nak lukis kaedah, susah juga. Okey. Jadi cikgu stop share. Masing-masing boleh buka kamera sekejap. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Tengah study ke. Faril, jelas ke semua Faril? Boleh faham? Boleh cikgu. Jelas. Nanti bagus. Okey, faham macam mana faham? Okey nanti kalau siapa-siapa yang belum belajar ataupun siapa-siapa yang tengah belajar dalam kelas, kamu boleh sebenarnya apa yang cikgu ajar walaupun sehari ni, walaupun dalam 2 jam ni dah cover dah satu bab. Cumanya next class kita akan pergi kepada full latihan locus. Semua latihan yang melibatkan locus. Okey, jadi semua itu sahaja daripada cikgu untuk petang ni. Terima kasih. Selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Ya, Faril, Syifa, ini. Sama-sama.